Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya ingin cuba membaca nirnama versi Jawi. Jadi ini nirnama versi Jawi. Seorang pendekar tanpa nama telah menjadi buah mulut ramai. Sikapnya yang ringan tulang membantu masyarakat di serata tanah semenanjung dan berani menentang kezaliman orang-orang jagat suci, membuatkan dirinya menjadi bualan rakyat. Tiada siapa tahu akan namanya, lantas orang ramai mula menggelarnya nirnama tanpa nama. Hasil campur tangan nirnama yang terbaru, wilayah ujung jajahan kerajaan Indra Kayangan jatuh ke tangan kerajaan Semutar Putih, membuatkan jagat suci, pemerintah kerajaan Indra Kayangan, penguasa tanah semenanjung semakin sangsi dengan hakikat insan bergelar nirnama. Apakah nirnama akan memberi ancaman kepadanya? Apa kaitan nirnama dan kerajaan Semutar Putih? Siapakah sebenarnya nirnama? Itu sinopsisnya. Kita cuba baca. Kita baca mukaddimah. Novel ni bermula dengan mukaddimah. Mukaddimah. Bunga kesum tebing tinggi nampak dari Kuala Segamat. Singgah terlangsung saya kemari, minta doa biar selamat. Dia ternganga, tidak menyangka akan ditinggalkan begitu sahaja. Perlahan-lahan dia menebarkan pandangan ke sekeliling. Api rakus yang membakar hampir ke semua rumah di perkampungan Gapura mulai jinak, perlahan-lahan terpadam. Sebahagian sahaja masih meliang liuk menjilat penuh serakah papan dan kayu rumah. Rata-rata rumah di perkampungan rentung dan roboh semuanya. Haiwan ternakan banyak yang mati dan selebihnya bertempiaran lari. Demikian juga kuda-kuda milik penduduk kampung. Tinggal dia dan jasad tanpa nyawa yang bergelimpangan. Jasad-jasad tanpa nyawa yang bergelimpangan. Pandangan terhenti pada jasad ayahanda dan bonda. Air matanya berjurayan kembali. Dia cuba menahan sedu, membuatkan tubuhnya bergegar dahsyat. Jiwanya bagai ditikam-tikam. Lututnya kemudian menjadi lemah dan kakinya melonglai. Terus dia terjelepuk dan melutut ke tanah. Dahi bertemu lantai bumi. Dia menangis semahu-mahunya. Lama dia berkeadaan sedemikian. Dia menangis sehingga air mata tidak lagi bersisa. Sehingga tiada lagi api yang menjilati rumah. Sehingga zulmat membaluti langit malam dan kegelapan menyelimuti buana. Bertemankan sisa bara-bara api, dia tidak bergerak-gerak. Hanya membatu dalam keadaan bersujud. Solat langsung tidak dikerjakan. Malah tidak juga mempedulikan makan atau minum. Begitulah keadaannya sehingga subuh. Tubuh kuyup dibasahi embun. Dia kemudian perlahan-lahan bangun. Wajahnya beriak kosong. Parut yang berkeruncong. Parut pula.
Perut yang berkeroncong diabaikan. Berkeroncong diabaikan. Dia sekali lagi memandang sekeliling. Bagaikan dikawal, langkahan kaki diatur menuju ke sungai. Di sana dia membersihkan diri, kemudian mengambil wuduk. Di sisi sungai, dia mengerjakan solat fajar sebelum mengerjakan solat maghrib dan isyak yang ditinggalkannya semalam. Walau baru berumur 10 tahun, dia sudah tahu solat yang ditinggalkan perlu diganti. Seterusnya, dia meminum air sungai sepuas-puasnya. Dia kembali ke tengah-tengah perkampungan. Dia mendapatkan cangkul. Sebelum matahari memunculkan diri, dia mula menggembur tanah, menggali lubang. Setiap satu lubang siap dikorek, dia akan berhenti dan bergerak mendapatkan satu mayat, lalu menarik dan menolak mayat itu ke dalam lubang tersebut. Bermula dengan jasad ayahanda, kemudian bondanya. Seterusnya jasad yang paling hampir. Setiap kali mayat itu mahu dikambus, bibirnya akan meminta maaf. Tetapi tiada lagi air mata. Hatta ketika mengebumikan jenazah ayahanda dan bondanya, dia meminta maaf dan hanya memandang mereka dengan pandangan redup. Jauh di dasar jiwa, dia bersumpah akan membalas dendam terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Dia berterusan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Hanya berhenti ketika tiba waktu solat dan makan minum sedikit sekadar untuk tenaga. Tidak susah baginya mendapatkan makanan, memandangkan rumah-rumah di perkampungan Gapura kosong semuanya. Rumah yang tidak terbakar sepenuhnya masih tersedia bekalan makanan yang elok-elok. Setiap kali mencangkul, dia hanya berfikir bagaimana mahu meneruskan hidupnya dan berazam untuk menyempurnakan dendamnya. Setiap hayunan cangkul, dia membayangkannya. Setiap kali cangkul menikam tanah, dia bersumpah akan melaksanakannya. Dia bagaikan sedang menggembur tanah untuk menanam benih tindakannya sendiri. Upacara ini berterusan selama seminggu, sehingga 523 mayat berjaya dikebumikan. Di hadapan terbentang 523 pusara. Angin menderu-deru biasan pertembungan antara dia dan satu lembaga di hadapannya. Semakin lama mereka bertarung, semakin jelas susuk lawannya itu. Seorang lelaki berwajah garang dengan misai dan janggut yang sedikit tebal. Rambutnya pendek dan kemas, bertanjak megah, berpakaian pendekar yang diperbuat daripada kain yang terbaik. Pendek dan kemas, lagi mahal lah. Kain yang terbaik lagi mahal. Kerisnya bukan senjata biasa-biasa. Hanya mereka yang bertaraf laksamana mampu mempunyai keris sedemikian rupa. Mereka sudah bertarung garang semenjak kelam dini hari sehingga terang mula merajai alam. Sekali-sekala mereka bagaikan melayang saat menyerang atau mengelak serangan lawan. Ibarat punya kesaktian tersendiri. Masing-masing tidak terkalahkan. Engkau boleh bertahan sebegini lama ya? Tidak hairanlah engkau mampu menumbangkan nama-nama besar di selatan ini. Saukan cuba mencapai kepalanya. Dia tunduk tetapi dijamu pula dengan tujahan lutut lawan. Tangkas dua lengan dinaikkan untuk mempertahankan diri. Tubuhnya terangkat sekitar sehasta dari bumi. Tetapi engkau masih belum mampu menghadapi aku. Tangan yang tadi cuba menyauk kepalanya, kini melawan arah dengan melepaskan pukulan silang. Pantas dia mengangkat sebelah tangan dan kaki,
mempertahankan kepalanya dan tubuh daripada menjadi mangsa. Namun, serangan pantas itu berisi tenaga yang begitu tinggi, membuatkan dia terpelanting ke tepi sebelum bergolek beberapa kali di lantai bumi. Bingkas dia bangkit dengan sebelah lutut dan tangan menongkat tubuh. Lawannya membuka tari silat, bagaikan memancing untuk dia memulakan serangan. Langkah si lawan itu kemas dan teratur. Daripada buah-buah persilatannya tidak mempamerkan sebarang kelemahan yang terbuka. Tangannya perlahan-lahan beralun. Seiring dia menarik nafas, tangan kiri merapati hadapan dada, sementara tangan kanan terjulur keluar. Ibu jari dilipat ke dalam telapak, sedang jari jemari lain terbuka lurus. Pandangan redup memerhati lawan. Dia dan tetamu tanpa undangan itu telah bertukar puluhan jurus untuk beberapa ketika. Sudah bersedia untuk tamatkan pertembungan ini? Maka berakhirlah di situ muqaddimah dan bermulalah cerita Nirnama Hikayat 1. Tadi tu kira teaser lah kan. Saya pun ada silap-silap padahal saya yang tulis. Jadi itu saja untuk sesi kali ini. Mungkin kita sambung ke sesi akan datang untuk Hikayat 1. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.